Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan doa boleh tukarkan takdir. Doa mana? Doa orang yang disayangi oleh Allah. Jadi satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah berlaku, kita minta pada Allah supaya dia tidak berlaku, dan orang yang minta tu kekasih Allah, maka Allah terima. Allah boleh juga tak terima, tapi Allah boleh terima. Jadi sebab itu, kita jangan ingat Allah tak boleh tukar takdir. Kalau Allah tak tukar takdir, takdir tu lebih tinggi pada Allah. Mana boleh? Allah yang menentukan, mencipta, dan dia boleh mengubah apa yang diciptanya. Ini tak. Kita tak percaya Allah boleh tukar takdir. Jadi macam mana nak tukar takdir tu? Melalui doa. Tapi kita pertama tak berdoa, yang kedua doa tak kabul. Mana nak takdir bertukar? Satu, kita tak doa, yang kedua doa tak kabul. Kenapa doa tak kabul? Kita tak dekat dengan Allah, tak buat diri kita menjadi kekasih Allah. Jadi Allah dah takdirkan satu orang tak dapat hidayah, tapi kita doa, katalah Allah kabul, dia dapat hidayah dah. Allah dah tentukan satu orang dapat keburukan, tapi kita doa, orang tu doa dan keburukan hilang, tukar kepada kebaikan. Allah bagi buruk pada kita, sebab amal kita bukan apa-apa. Nah, Allah tahu apa yang berlaku, itu bukan maknanya takdir. Tahu. Dan Allah bagi, dan bagi tahu kat Nabi lah, Nabi bagi tahu kat kita, berlaku begitu kalau kita begini. Bila amal kita begini, kalau kita bertukar, kita tukar amal kita daripada buruk baik, lepas tu takdir buruk juga datang. Tentu tidak. Rashidi daripada pencuri, dia tukar, dia buat keputusan nak bertukar, jadi orang yang mengajak manusia kepada Allah, bertaubat. Allah tukarlah ketentuan pada dia. Ini tak buat usaha nak jadi kekasih Allah SWT. Jadi kekasih Allah tu bukan mau banyak duit. Nak jadi kekasih Allah tu mau amal baik. Dan amal baik tu banyak. Habis banyak amal aja dia tak baik, dia tak tukar, tak jadi kekasih Allah. Amal banyak tapi amal tu tak baik. Jadi sekarang ni orang ingat dia banyak amal sahaja. Jadi banyak amal saja tak membuat Allah suka, tak buat kita jadi kekasih Allah. Banyak amal tapi tak baik, dibuat untuk dapat nama. Akhirnya jadi apa? Allah tentukan untuk dia syurga ke? Macam Hanzalah, dia buat amal banyak tapi untuk dapat nama.
Ketentuan Allah pada dia syurga ke neraka? Neraka. Dia boleh tukar tak apa niat dia? Dia boleh. Allah bagi dia kemampuan untuk tukar niat dia. Dia saja tak mau tukar niat. Daripada nak sukakan Allah, dia nak sukakan diri dia. Sukakan diri dia apa? Jadi ternama. Bila orang cakap Hanzalah, orang kata bagus, itu baik. Jadi Hanzalah pun suka supaya dikenal sebagai orang baik. Itu kalau buat amal untuk itu, walau banyak amal. Nah, banyak gas. Hanzalah banyak buat gas. Tapi niat dia bukan nak buat Allah suka. Kalau dia buat diri dia suka untuk dapat nama, dia telah mempersekutukan Allah. Jadi amalan tu walau banyak, ketentuan Allah pada dia apa? Neraka. Main. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita beribadah hanya untuk dia. Maksud untuk dia hanya nak buat dia suka. Dan Allah bagi tahu pada Nabi, bagi tahu orang kafir ni, aku menyembah Allah saja. Dan aku menyembahnya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Jadi Allah mahu amal yang ikhlas. Allah tak mahu amal yang tidak ikhlas. Allah bagi tahu pada Nabi, bagi tahu mereka. Jadi Rashidi kalau dia beramal, saya dah buat dah, dia cakap. Tapi amal yang dia buat tu tak betul. Saya dah buat usaha. Rashidi selalu cakap, dah buat usaha dah mesap. Yalah, usaha bukan buat usaha yang baik. Yang membuat Allah suka. Dan bila Allah suka, Allah ubah ketentuan Allah pada kita. Nah, satu orang yang sebab amal buruk dia ditentukan neraka, maka dia bila berubah, dia buat amal baik, ketentuan dia bertukar, masuk syurga. Jangan pula kita faham sekarang saya dah bertukar, dia amal buruk, amal baik, ketentuan Allah tetap sama macam dulu, saya ahli neraka. Tak. Saya dah tak boleh buat apa dah takdir masuk neraka. Tak boleh. Allah bagi kita miskin, kita tak boleh masuk neraka. Kalau Allah takdir kita miskin, pun boleh Allah tukar juga jadi kaya. Ketentuan apa pula Allah tak boleh pula? Negara ni huru-hara, Allah boleh tukar dia jadi aman. Kenapa tak boleh pula? Tapi kenapa manusia tak nak buat usaha supaya takdir itu bertukar dari buruk pada baik? Untuk usaha tu manusia kena buat usaha atas iman dan amal mereka, bukan usaha untuk buat jalan, buat bangunan tinggi. Walaupun bukannya salah buat tu, buat bangunan tinggi, jalan baik. Hari ni sungai kita pun dah jadi macam sungai Jepun di Kuala Lumpur, ada ikan, bersih, sebab kita ada usaha. Indonesia tengok heran dengan sungai dia, macam kita heran dulu sungai Jepun. Kita juga boleh buat sungai ni, boleh tak ubat apa semua sampah-sampah semua. Saya pun tak tahu juga, cubalah tengok berjalan. Jadi ini usaha membuat bandaraya rendah karbon. Cantik. Ada satu orang putih suka sangat datang Malaysia, Kuala Lumpur. Bandar cantik. Nah, itu usaha. Jadi Allah SWT takkan tak boleh tukar ketentuan manusia kalau dia berusaha. Berusaha tu yang salah tu. Berusaha atas apa yang ada dalam diri dia, bukan usaha benda tu yang dia nak tukar tu. Jadi coronavirus ni ditentukan oleh Allah, tapi Allah, kita boleh tukar dia supaya dia tak memberi mudarat gitu, dengan perantaran doa. Doa siapa?
Doa Pendi. Kalau semua orang dalam dunia macam Pendi, tak kabul. Semua orang dalam dunia macam Rashidi, doa tak kabul. Berdoa juga. Yang boleh menukar ketentuan Allah ni dengan perancaran doa ni ialah doa orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bila dalam dunia ni tak ada orang yang dicintai oleh Allah ke tahap yang mana Allah terima doa dia, maka dunia ni jadi huru-hara. Peace tak ada, keamanan tak ada, huru-hara semua. Lepas tu semua manusia ialah penat lah. Macam Afghanistan, penat dia. Dari dulu lama dah perang aja. Sekarang dah tak dengar dah. Dulu perang aja. Sekarang Syria pula perang aja. Dulu tak ada. Jadi baik ditentu buruk. Itu sebab amal lah tu tuan. Ini tak, inilah ada hadis Nabi lah tentu. Macam rupanya macam benda tu tak boleh bertukar. Dah ditentu Allah dah. Allah tentu tu asasnya apa? Asasnya Allah tentukan buruk dan baik. Amal. Kita tak tukar amal. Asyik cerita tanda-tanda akhir zaman. Kita terus cerita itu. Kita tak cerita macam mana nak tukar ketentuan Allah. Kita tak berfikir langsung menyerah je, menyerah takdir supaya buruk ni berlaku pada kita. Kalau kita buat amal baik, takkan Allah nak bagi buruk tuan. Allah tu maha baik. Ini tak macam Pendi, dia tak nak tukar ketentuan Allah pada dia. Tak ada lah. Allah buat dia miskin kan. Tapi Allah tak akan, orang kata miskin ni tak akan buat orang tu masuk neraka. Jadi kadang Allah tak tukar lah. Kecuali orang tu sangat baik dengan Allah, sangat kabul, minta kaya. Macam Nabi Sulaiman. Terus Allah kabul. Tapi tak ada faedah. Kaya ke miskin, Nabi Sulaiman masuk syurga bukan bergantung pada dia kaya. Atas satu orang miskin tu tak penting tu. Sebab miskin kaya ni not important pada Allah lah. Kau miskin, apa hal kau susah hati? Tapi kita hari ni susah hati bila miskin. Nak bertukar betul. Macam Hazri, nak menukar ketentuan Allah, jadikan dia miskin. Dia diberi, Allah bagi dia belajar tinggi, belajar dengan beasiswa kerajaan, masuk aeronautical engineering, dapat degree, tapi tak dapat kerja sampai hari ini. Sudah berlalu berapa tahun? 20 tahun. Jadi Allah dah tentukan dia miskin, dia tak nak. Allah sebenarnya miskin ni tak apa-apa, Allah nak tukar lah. Nak tukar masuk neraka syurga. Itu penting. Tapi manusia tak nampak itu. Kalau dia miskin macam Rashidi, Azri, beria nak menukar ketentuan Allah, susah lah. Dia lama macam dah jadi iman betul kuat, itu hadiah jadinya. Tahu macam pada Nabi Sulaiman. Sebab bila satu orang Allah tentu miskin tu, ada baiknya tu. Tak beria nak jadi kaya, dah rosak. Jadi yang kita nak tukar ni ketentuan baik buruk. Kalau kita baik dengan Allah, amal kita baik, buruk tu jadi pada kita tukar jadi baik. Dia baik, dia takkan jadi buruk. Semua jadi baik. Itu bagus. Miskin jadi baik untuk kita. Ada ni baik untuk kita. Itu baik untuk kita. Sebab apa? Kita punya iman amal bagus. Allah Subhanahu Wa Taala melihat iman dan amal kita. Atas dasar ni Allah menukar ketentuannya atas kita, baik atau buruk.
Kalau kita nak tukar kaya ni sebenarnya tak bagus. Kadang tak tahap iman nak jadi kaya. Berusaha nak jadi kaya. Iman tak ada usaha. Jadi bila jadi kaya, amal buruk, ketentuan jadi apa? Buruk. Dengan harta yang banyak, duka cita. Tak selesai masalah. Saya dulu tak ada duit pun susah. Sekarang ni ada duit pun susah. Jadi susah tu tak berubah. Ketentuan susah. Patutnya kenapa pula ada susah pula dah banyak duit? Yalah, lain pula masalahnya. Dia makin susah. Jadi sekarang Rashidi dia susah. Dia ingat sebab tak ada duit. Dia bukan sebab tak ada duit. Allah bagi susah. Kerana amal buruk. Kena tukar iman dan amal tu menjadi baik. Sebab itu kita kena sedia keluar jalan Allah untuk buat kerja supaya kita bertukar iman amal kita, bertukar ketentuan Allah pada kita. Ini tak nak. Masih nak berusaha supaya banyak duit, tak nak keluar. Tak nak buat gas hari-hari, pagi, petang, malam. Nah, jadi mana ketentuan baik buruk tu datang pada bertukar. Jadi sekarang ni apa yang pentingnya, apa yang Allah tentukan pada kita, baik atau buruk. Wa khairi wa syarri minallah. Baik dari Allah, buruk dari Allah, tak ada daripada lain pun. Dan Allah bagi baik buruk tu, dia tak kira miskin atau kaya. Kita nak jadi kaya bukan dapat baik. Macam Rashidi beria nak jadi kaya, Azri tak boleh tukar jadi baik. Jadi kenapa nak usaha jadi kaya? Usahalah jadi orang baik. Itu pentingnya. Orang miskin pun usaha untuk jadi baik, orang kaya pun jangan risau sangat nak jadi kaya macam Sufyan. Sufyan risau sangat. Baru ni dia dah patut berhenti kontrak dah, patut keluar 4 bulan. Disambung kontrak, dia tak jadi keluar. Itu menunjukkan dia nak menukar benda. Allah tak tengok. Mana? Allah tak tambah sayang kalau kita punya benda bertambah. Sebab Allah tak tengok. Allah tak tengok maknanya Allah tak ambil kira lah. Tak ada nilai. Yang Allah tengok, yang ambil nilai ialah iman dan amal. Jadi amal takkan suci melainkan iman kita betul. Dan Allah mau amal yang suci. Macam amal Sufyan tak suci sebab hati tak suci. Untuk hati suci ni kan, buatlah kerja ta'muruna bil ma'ruf. Tak, kalau kita sambil kerja buat tak sama dengan keluar 4 bulan. Tak ada kerja lain, kerja itu je. Takkan sama pula dengan pergi pejabat, balik 2 jam 45 minit. Takkan sama pula. Kecuali kau bila tak keluar tak ada kerja lain, itu kerja juga. Kerja ta'muruna bil ma'ruf pagi sampai petang. Tak keluar pun sama, keluar pun sama. Ini lainlah. Ini tak keluar sibuk dengan dunia 40 minit aja. Dengan keluar sepanjang masa buat kerja kan, tentulah kesannya lain. Ini tak nak. Masih tak nak berdua ni. Dia 2 orang je lagi, belum. Di kalangan yang ikut saya ni lah. Jadi ini tak kena. Jadi namanya degil. Degil ni bahasa Inggeris nama obstinate. Degil ni sebab cinta dunia lah. Degil ni tak ada sebab lain. Degil untuk taat perintah Allah ni sebab cinta dunia. Siapa-siapa yang degil ni, ni semua tak ada sebab lain. Satu sebab ni. Sebab cinta dunia. Dia degil. Kita nak dunia. Kita nak kaya. Kita nak duit banyak. Itu sama lah tu. Nak duit banyak, nak kaya, itu semua dia buat satu orang tu degil. Siapa yang nak Allah, hati jadi lembut. Dia nak Allah kan.
Rashidi kenapa dia degil? Kerana Allah. Sebab dia tak nak Allah, nak dunia. Nah, jadi menyebabkan degil ni orang tak mau taat Allah. Buat hati lembut bila nak Allah punya hati. Lembut Nah, kenapa hati orang tu lembut? Oh, lembut bukan lembut apa tuan? Hati tu kepercayaan. Susah sangat nak taat perintah Allah. Sebab tak cinta Allah, cinta dunia, itu nama degil. Kalau senang sangat taat Allah sebab cinta Allah, itu namanya hati lembut. Nah, satu orang dah dulu jahat, bertaubat dah, nangis, dia hati dah mula lembut lah. Dulu dia keras sebab cinta dunia, jahat, merompak sana, merompak sini, nak dunia. Orang yang merompak nak dunia ni memang cinta dunia lah. Dalam bukan dia punya pun dia nak. Pencuri, perompak, semua orang cinta dunia. Dia memang tak takut mati sebab dia ingat mati tak ada apa. Dia bukan makna dia lembut hati tu, dia tak takut mati. Sebab dia kata tak ada neraka, tak ada syurga, jadi tanah. Dia tak takut mati. Sebab lepas mati aku jadi burung, aku jadi kuda. Satu orang kalau percaya lepas mati dia akan ditanya, takkan pula tak takut mati kan? Dia akan ditanya, nak dia buat jahat, nak dia merompak, nak dia bunuh orang, takkan pula. Sebab dia tahu dia akan mati, dia akan ditanya. Dia yakin adanya akhirat, pasti punya. Oi, kalau dia yakin, dia takkan buat jahat. Sebab dia tak yakin lah hari kebangkitan, tidak yakin akan dihidupkan kembali, tidak yakin akan ditanya. Sebab itu dalam dunia ni dia pulun lah, buat apa dia nak. Nak tak mana sabah orang yang mencuri, merompak, membunuh orang. Iman kuat pula, percaya akhirat pula tak. Dan orang tu iman lemah dan tak percaya akhirat langsung. Ya, kita boleh cakap dengan dia, tuan ni kita macam hikmah je lah, tuan ni bagus. Apa yang bagus kat saya pula? Kata pencuri tu kan, perompak. Ada mufti lah, dia cakap pada pencuri, perompak, kamu bagus. Apa yang bagus? Kamu tak takut mati. Oh, jadi mufti tu cakap saja nak bagi dia dekat sikit lah. Yang orang semua kata dia jahat, mufti ni pula kata dia bagus. Kenapa saya bagus? Sebab semua orang takut mati, kamu tidak. Tapi dia tu tak takut mati bukan sebab takut diseksa. Sebab dia tahu tak ada akhirat dia. Tak takut mati tu tak bagus untuk dia. Takut mati ni benda yang bagus sebenarnya, bukan tak bagus. Yang pencuri tu tak takut mati di dunia ni ada bagus. Sebab kenapa dia tak takut mati? Sebab dia kata tak ada akhirat, kita takkan dihidupkan kembali. Takkan orang baik macam Osman radhiyallahu menangis atas kubur. Kenapa dia nangis tu? Kalau pencuri tak dia nangis sebab dia tak takut mati. Tak ada azab kubur dia. Osman radhiyallahu dia percaya azab kubur dia. Orang kata, kenapa kamu menangis masa cakap azab kubur? Tidak, yang lain. Dia kata kubur paling pertama sekali. Kalau betul lah kubur ni, betul lah akhirat aku. Kalau silap kubur ni, silap. Kalau tak betul. Jadi orang yang baik, yang dekat dengan Allah, dia orang takut azab-azab Allah. Sebab itu di dunia dia tak mau buat benda tak betul. Kerana akhirat tu kuat, yakin adanya akhirat. Rashidi yakin dia ada akhirat, lemah. Azri adanya akhirat tu lemah. Macam hidup kat dunia ni
Selamanya. Hari Akhirat tak ada. sebab Rashidi ingat hari hidup, besok hidup, lusa hidup, belum mati lagi. Dah 44 tahun, bangun tidur hidup, bangun. Ingat tak mati ya. Jadi Allah SWT untuk buat manusia ingat mati, bila tua Allah buat dia lemah. Gigi jatuh. Kan? Sendi lutut longgar. Macam-macam lah, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, macam-macam orang tua kan. Kenapa Allah letakkan dia orang lemah, buat dia orang lemah? Supaya berfikir lah sikit. Tapi itu pun tak berfikir juga lagi. Jadi yang tak berfikir itulah kita tengok makin tua makin tak ada ingat Allah dan tak taat tu. Masih jadi macam muda pula. Jadi orang yang paling Allah tak suka, pertama orang miskin dan engkar pada Allah. Yang kedua orang tua bergaya muda. Tak ingat mati lah tu. Dah dibuat tua pun tak ingat mati je. Macam Pakcik Sufian. Kan? Dah dibuat sakit semua, dia tak ingat lagi mati. Marah nak kahwin lagi, nak mengekalkan kekuatan dia. Itu Allah tak suka. Allah dah buat kamu tua sakit, ingatlah akhirat kan? Tak ingat. Satu lagi, Allah dah buat kita miskin, masih nak kaya, tak ingat Allah. Allah tak suka. Allah sebenarnya buat kita miskin sebab Allah nak suruh kita jadi orang beriman. Senang sikit. Jadi orang beriman beramal saleh ni senang untuk orang miskin. Susah untuk orang kaya nak jadi orang beriman beramal saleh tuan. Lahir je kaya kan. Spoon fed, golden spoon, silver spoon, tak apa spoon. Kalau dilahirkan kaya semua ada, nak jadi orang beriman beramal saleh ni susah. Payahlah. Tapi satu orang tu dia bagi miskin menjadi Rashidi, tak jadi juga. Orang beriman beramal saleh, Allah marah lah. Aku dah buat kau miskin, masih lagi tak tawaduk, kan? Masih lagi riak, bongkak konon. Rashidi tak pernah mengaku kalah. Nak bertengkar menang aja. Jadi itu maknanya Allah buat dia miskin lagi lah. Sebab apa Allah kata miskin kau sikit kau riak, aku bagi miskin lagi riak lagi, aku bagi lagi kau miskin. Jadi kita hari ni bukan kita mau jadi riak, kita mau jadi tawaduk, lemah lembut hati, ingat akhirat, ingat mati, ingat Allah Maha berkuasa, saya tak ada apa-apa. Ini kalau cakap aku tak ada apa-apa, kat mulut je, dalam hati I'm somebody. Tanda dia suka bertengkar orang ni. Orang yang rasa diri dia besar ni, suka bertengkar. Pantang dia tegur. Jangan sekali tegur. Macam Hanzalah, kalau orang tegur dia, siapa kau nak tegur aku? Kau bukan baik sangat. Dia mulalah marah. Rashidi dia tegur, siapa kau? Kau bukan baik sangat nak tegur aku. Ini kalau Rashidi ditegur oleh pencuri, kalau satu penjahat tegur Rashidi, kita kena dengar je teguran dia tu. Imam mana tu? Dia buku dia pencuri ambil. Kau boleh ambil semua lain, buku kau jangan, tak payah. Tak ada, ambil lah lain buku, bagilah aku balik. Dia kata ilmu bukan kat buku, kata pencuri tu. Dengarlah sikit, betul tak? Kalau dia, kau siapa? Kau pencuri, nak nasihat aku orang alim besar lah. Itu nama riak kan? Macam Rashidi, riak lah tu. Riak ni, besar diri ni, membuang. Mau selalu ingat, saya dari tanah. Dulu saya tak ada. Saya dibuat oleh Allah begini. Satu hari saya jadi tanah. Saya tak boleh buat apa. Apa yang saya nampak ada kat sini kat dunia, sebenarnya
Saya tak ada. Allah yang adakan saya. Allah yang buat saya boleh cakap, boleh jalan. Fikirlah sikit. Janganlah tak fikir. Yang kita ni dari tanah. Dan kita akan jadi tanah balik. Kita tak ada mulia pun. Dengan kereta besar kita, dengan rumah kita, atau kita miskin macam Rashidi pun tak fikir macam mana nak dapat tawaduk, macam mana nak lembut hati. Tak selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena cakap selalu tentang Allah ni. Dengar supaya mudah-mudahan kita ingat. Kalau tak ingat juga lagi, wallahu alam bisawab. Gas.